pengenalan saja, maknanya kita membincangkan tentang kursus ni apa, and then apa keperluan-keperluan yang perlu dilakukan sepanjang semester. And itu dia punya perbincangan, isi perbincangan pada malam ni lah. Jadi saya akan cuba share berkenaan dengan keperluan-keperluan sepanjang perkuliahan kita dalam semester 2 ni. Mudah-mudahan kita dapat mencapai kita punya matlamat ataupun objektif kita punya hasil pembelajaran untuk kursus MPPU 1024 kaedah penyelidikan dalam pendidikan. Itu secara ringkaslah. Yang paling penting sekarang ni adalah supaya kelas ini dapat memberikan sedikit idea dan kemahiran, terutama dalam membantu kita semualah dalam melaksanakan penyelidikan, sebab nanti di hujung nanti you akan ada kajian pendidikan 1 dan kajian pendidikan 2. So itu dia punya ultimate target, ultimate objective. So jadi bukan maknanya dengan ikut kelas ini di penghujungnya nanti you akan mampu melaksanakan penyelidikan 100%, tetapi masih lagi perlu refinement dan penambahan dan juga latihan-latihan berterusan sampai satu peringkat kita boleh membuat penyelidikan tanpa banyak menghadapi masalah. So itu dia punya ultimate objektif kursus ini, selain daripada yang telah kita tetapkan dalam kita punya kursus ni 1024. Yang paling penting adalah sejauh mana ia dapat memberikan sedikit idea dan kemahiran kepada kemahiran penyelidikan, melaksanakan penyelidikan kita, especially bila kita melaksanakan penyelidikan. Jadi dalam konteks program pengajian, of course kajian pendidikan 1 dan 2. Okey, bersama kita pada malam ni adalah Dr. Adibah, Profesor Madya Dr. Adibah Abdul Latif. So dia akan bersama dengan saya untuk berkongsi. Saya kata lebih kepada perkongsian lah, berkongsi idea, berkongsi pengetahuan, berkongsi pengalaman dalam konteks penyelidikan, supaya kita dapat mempelajari dan kita mengambil daripada perkongsian tersebut supaya dapat kita gunakan dalam konteks penyelidikan kita. So jadi Dr. Adibah akan bersama saya, bersama dengan kita semua sepanjang semester ni. Kalau tengok jadual yang kita dah bahagikan pada siang tadi, pembahagian tu kita ada 6 pertemuan, tidak termasuk yang malam ni lah. Tidak termasuk yang malam ni. So malam ni kita akan cuba buat seberapa ringkas yang mungkin supaya nanti kita dapat mengetahui secara jelas apa yang akan kita lakukan sepanjang 6 pertemuan seterusnya. Jadi itulah dia punya sedikit idea apa yang kita harapkan daripada perbincangan ni. Untuk itu, jadi sebab kita ada pertemuan hanya 6 kali pertemuan, pertemuan yang sangat singkat, and then saya yakin tidak banyak yang mampu kami share secara langsung macam ni, face to face. Tapi kita akan cuba bantu dalam konteks menambah dalam bentuk aktiviti-aktiviti susulan yang boleh dilaksanakan secara sendirian ataupun secara berkumpulan bersama dengan rakan-rakan supaya dapat dilaksanakan secara berterusan. 6 kali pertemuan memanglah agak terhad, especially bila kita set ni. Kelas kita ni malam, 8 malam. Malam ni saya sengaja start 8.30 lah to start off supaya
macam orang kata appetizer appetizer kepada kursus ni. So jadi kita ambil yang ringan-ringan dulu sampai nanti bila kita kata kita start off pada minggu yang akan datang. Jadi kita akan berikan beberapa tugasan macam tugasan untuk sebagai persediaan. Itu yang paling penting lah, yang paling penting. Sebab kalau kita tidak bersedia, jadi itu yang sebenarnya kita harapkan daripada anda semua dengan cara pertemuan yang sangat singkat ni. Kita memang mengharapkan semua pelajar mengambil inisiatif dan proaktif, especially bila kita sebut tugasan-tugasan tertentu yang perlu dilaksanakan, contohnya macam buat latihan and then kita nak pelajar-pelajar membuat pembacaan, alright? So itu merupakan antara tugasan-tugasan yang akan kita laksanakan sepanjang perkuliahan kita dari semasa ke semasa kita akan berikan yang itu. Jadi bila kita kata okey semak topik ini, buat pembacaan sedikit, buat summary ke apa ke ataupun buat latihan tentang topik ini, buat latihan tentang topik itu, kita harapkan pelajar membuat tugasan ataupun latihan-latihan tersebut. Ini penting, ini sangat penting. Saya tekankan ini sangat penting kerana kalau kita dalam tempoh yang singkat kerana pertemuan kita hanya 6 kali pertemuan, kalau kita tak buat macam tu, bila kita datang ke sesi perbincangan macam ni, kita tidak dapat menggunakan tempoh masa yang singkat itu untuk berkongsi pengetahuan. Macam contohnya kalau kita buat persediaan, kita buat pembacaan, mungkin melalui pembacaan tu ada yang kita tak faham dan tak jelas. Apabila kita discuss, then kita boleh kemukakan soalan ataupun supaya kita boleh bincangkan secara bersama-sama. That is the idea lah, the idea. So kita punya expectation macam tu, and supaya dapat dilaksanakan. Memanglah kita ni sebut je, tapi kadang-kadang ada pelajar tu kita minta buat baca yang ini, kita minta buat latihan yang ini, buat summary ini, latihan ini dan itu. Bila dah sampai kepada waktu untuk dibincangkan, macam mana tugasan yang hari tu yang saya beri? Alamak, belum sempat lah doktor, tak sempat langsung lah. Kita sebenarnya tidak ada kekuatan untuk paksa. Kita tidak ada kekuatan untuk paksa. Baca, mesti baca. Jadi kita cuma mengharapkan supaya masing-masing lebih proaktif. Sebab saya memang akui 6 pertemuan memang sangat singkat. Alright, sebagaimana kita tahu pertemuan yang biasa dilalui oleh pelajar-pelajar perdana adalah 14 minggu, 14 pertemuan. Itu pun masih lagi kita kategorikan tidak cukup, especially kalau pelajar tidak proaktif dalam proses belajar. So biasanya kadang-kadang yang pelajar perdana ni satu kelemahannya, mereka ni datang belajar dan mendengar pada ketika kuliah. Itu sajalah. Jadi kadang-kadang kita minta dia buat persediaan ke apa, dia tidak buat persediaan. Jadi itu antara kekurangan-kekurangan lah. Jadi kita harap semua dapat menjalankan tugas masing-masing. Cubalah yang terbaik. Saya tahu semuanya bekerja. Balik pun penat, ni pun mukanya semua nampak penat. Ada yang belum mandi ke? Harap jangan belum mandilah. Seboleh-bolehnya lambat sikit masuk 5 minit, 3 minit tu tak ada masalah lah. Tapi balik kerja mandi dulu, segarkan badan, and then baru masuk dalam sesi. Kalau tak nanti layu, penat badan. Jadi mandi itu salah satu kaedah untuk mengurangkan tekanan pada badan dan juga fikiran. So itu secara umum lah yang kita punya expectation. Berkenaan dengan kehadiran, kita cuba buat 2 kali pengambilan kehadiran. Ini bukan maksudnya kami tu tak percaya, kita tak percaya dengan you. Kadang-kadang dia log in, lepas tu entah mana dia pergi, tak tahu cerita. Okay? Nanti ujung baru ada. So jadi
apa nama tu, bila kita ambil kehadiran dah dia tak nampak sebab bila kita paparkan QR code untuk di scan kehadiran tu, dia masa tu entah kat mana dia sambil tengok TV ke baring ke tak tahulah, wallahualam. Jadi kita sengaja setkan kalau boleh kita akan set 2 kali. Pertama pada peringkat awal perkuliahan sesi, and then lagi sekali ketika penghujung sesi. So kita akan cuba buat macam itulah. Jadi jangan anggap itu sebagai tak percaya, tapi itu lebih kepada untuk memastikan kita sendirilah, kita sendiri sentiasa mengikuti kelas, sentiasa mengikuti kelas sehinggalah selesai. Okey, untuk itu saya sharekan you dia punya QR code, and then you boleh scan lah. Sekejap ya. Okey, ni 52 kan? Section 52 ya. Oh, Betul, salah. betul. Bukan. Saya klik salah tempat. Sekejap Sorry. Okey, section 52. Section 52 pukul 8.30 malam. Pukul berapa ni? Pukul 8 lah. 8 malam. Okey, boleh scan sekarang? Setakat yang saya tengok dalam list tu ada 21 kalau tak silap. 21 orang. Alright, so hopefully sepanjang perkuliahan ni. Ini semester berapa ni? Semester 1 Dua, Doktor. Okay, so Semester 2, Doktor. saya harapkan supaya apa nama tu, kalau katakanlah 20 orang dalam kelas ini, maknanya sampai penghujung tu 20 lah. Tak ada yang apa nama tu patah di tengah jalan. Itu dia punya harapan. Jadi masuk 20, keluarnya 20. 20 orang ni boleh selesai. Right. Ada apa ni? 2 lagi 2 orang lagi. Siapa yang belum? Ada masalah ke? Saya belum, Doktor. Cepat. Sekejap. Siapa lagi? Baru seorang. Lagi dia ada 2 orang ni. Siapa lagi seorang? Abdullah dengan siapa? Boleh scan tak? Seorang lagi siapa yang belum ni? Boleh? Abdullah? Boleh tak? Skrin saya tak keluar, Doktor. Tak keluar lagi QR code tu. Kejap, Doktor. Okeylah, saya ni tak kisah. Alright. Itu nanti attendance nanti hujung ambil lagi lah. Sebab dalam ni pun saya dah rekodkan siapa yang ada. Tapi itu sebagai QR code untuk memudahkan rekod sajalah. Alright, kita start sikit-sikit. Tadi ada yang dah tulis dengan dalam chat, ruang chat tu, di ruangan chat kata baca buku Creswell 2014 tu. Berpina mata membaca tu. Tak apalah, saya cuma share buku yang ada pada simpanan saya. Buku ini dalam bentuk e-book dan tak perlu beli sebab kalau tak nanti kena beli. Unless kalau you nak beli buku physical book and then you boleh belilah, tapi saya berikan sebagai
bahan bacaan secara free, percuma. Benda tu saya dapat pun secara free. Ada satu ketika tu penerbitnya memberi peluang kepada pembaca untuk download secara percuma. Tapi terbitannya of course pada 2014, makin tua ke bawah lah. Tua ke bawah. Okey, cuba kita tengok sedikit-sedikit dia punya perbincangan ni. Pertama sekali kita tengok course information, apa yang kita expect daripada kita punya kursus. Dan yang ini saya dah upload dalam e-learning dan dah ada, rasanya semua dah tengok apa yang isi kandungan kepada kita punya course information ni. Kalau you tengok dalam sinopsis ni memanglah you nampak dekat situ. Boleh bacakan? Of course dia punya tajuk kita dah tahu dah, research methods in education. Maknanya kita akan bercerita tentang research activities. Maknanya aktiviti-aktiviti penyelidikan. Jadi dekat situ kita boleh nampaklah daripada proses kita mengenal pasti masalah, and then kemudian sampai kepada satu peringkat setelah kita mengenal pasti masalah, kita mengenal pasti apakah kita punya reka bentuk ataupun kaedah ataupun cara macam mana kita nak meneroka permasalahan tersebut, and untuk mendapatkan jawapan kepada permasalahan yang kita fikirkan, yang kita nak tahu. And then lastly, kita akan bincangkan tentang kita punya dapatan kajian. Jadi kalau saya boleh sebut, ringkaskan dalam bentuk yang lebih mudah untuk faham kursus ini, sebenarnya dia ada 3 benda sajalah. 3 benda yang kita perlu faham. Yang kita akan cuba belajar, yang kita akan cuba explore, yang akan saya dan Dr. Adibah cuba share pengalaman, iaitu yang pertama permasalahan kajian. Right? Kita akan cuba mengenal pasti apakah permasalahan yang sedang kita hadapi dan kita nak tahu kenapa ianya berlaku ataupun bagaimana ianya berlaku. So itu peringkat yang pertama. Kemudian setelah kita dah tahu apa masalah yang kita sedang hadapi, kita terus masuk kepada peringkat yang kedua, iaitu kita cuba mencari jawapan. Kita cuba mencari jawapan kepada permasalahan yang kita hadapi tadi. Right? Kita cari jawapan. Setelah kita cari jawapan, so adalah kaedah ni macam mana nak cari jawapan. Last kali setelah kita dah cari, kita dapat jawapan, jangan lupa kita kena share jawapan kepada masalah yang kita nak tahu tadi. So sebenarnya kalau kita boleh kelompokkan, dia ada 3 benda yang utama, 3 fundamental dalam penyelidikan. Satu iaitu masalah, kemudian kita cari jawapan kepada masalah tersebut, and then kita share apakah jawapan dia. Jawapan dia. Jadi itulah dia perkara yang paling mudah kalau saya boleh buat summary kepada aktiviti penyelidikan. Jadi sekarang ni sebenarnya kita fikir yang mudah-mudah je kan, jangan pening-pening. Tadi baca buku kata dah berpinar kepala baca jadi jangan pening-pening, tak perlu pening-pening. Sebenarnya saya kata tadi ada 3 saja. Ada masalah, kita cuba cari jawapan dan kita share jawapan apa yang kita dapat. Alright? So 3 benda saja sebenarnya untuk kita lakukan. Okay? Nanti detailnya nanti kita pelan-pelan. Detailnya nanti yang 3 ni, detailnya baru kita pergi pelan-pelan. Right? So kita tengok yang mudah dulu. Macam kita buat apa-apalah semuanya kita mulakan dengan yang mudah, yang simple dulu. Okey, ini senarai pengajar yang ada, yang terlibat dalam pengajaran subjek ni, dalam kursus ni, sama ada di perdana di UTM ataupun pesisir ataupun di ODL. Dia punya penyelarasnya adalah Dr. Narina. Now, ini dia punya, saya tak akan pergi into detail dia punya ni, boleh bacalah, boleh baca. So kalau you perhatikan, kita ada 3 perkara yang kita
cuba tetapkan yang kita target untuk kita capai. So inilah dia CLO1. CLO ni Course Learning Outcomes yang kita punya kursus ni. Apa yang kita harapkan di akhir perbincangan ni, antaranya inilah 3 perkara yang utama yang kita nak cuba capai. Okay, sebenarnya ini reflection daripada inilah dia punya sinopsis tadi ni. Daripada sinopsis ni kita pecahkan secara detail dalam bentuk yang inilah. Jadi dalam proses kita untuk mencapai ni, ada beberapa tugasan yang kita berikan supaya melalui tugasan tersebut kita dapat menguasai perkara-perkara ni. CLO1, CLO2, CLO3, CLO1, CLO2, CLO3. Jadi kita setkan dia punya tugasan sedemikian rupa supaya dengan menyempurnakan tugasan-tugasan ini kita dapat ataupun kita berupaya untuk mencapai apa yang kita tetapkan dalam CLO1, 2 dan 3. Okay? So itu dia punya target lah. And then kalau you perhatikan dekat sini untuk CLO1, okay, kita berikan at least kita ada 3 tugasan di situ, iaitu tugasan 1, tugasan 5, tugasan 6. Jadi jangan terperanjat dengan 1, 6, 7, 8 dan sebagainya. Sebenarnya memang kita structuredkan macam ni untuk memudahkan kita menguasai kemahiran-kemahiran. Ingat tadi aktiviti penyelidikan. So kita susun sedemikian rupa supaya kita dapat at least menguasainya lah. Nanti tinggal dikembangkan dalam pelaksanaan yang sebenar. Especially bila you dah mula jumpa dengan supervisor dan mula bekerja dengan you punya kajian pendidikan. So kita ada 3 kita setkan dekat sini, tugasan 1, tugasan 2 dan tugasan 6. Tugasan 1 ni merupakan review sistematik dan meta-analisis. Ini tugasan individual. So nanti saya akan sebutkan secara detail apakah tugasan-tugasan ni. Tapi ini saya sebutkan dulu ya. So ini membawa markah 10%. Markah 10%. Kemudian kita ada tugasan 5 iaitu brief proposal. Proposal ringkas. Okay. Proposal ringkas iaitu ada 2 di sini yang kita targetkan, dan tugasan ini adalah tugasan kumpulan. Untuk tugasan 5 dan 6 ni tugasan kumpulan. Yang tugasan 5 iaitu proposal ringkas kuantitatif, kajian kuantitatif, dan satu lagi iaitu tugasan 6 iaitu proposal ringkas kajian kualitatif. So dia akan ada 2 dekat situ lah. Satu proposal kajian kuantitatif dan juga satu lagi proposal kajian kualitatif. Okay, so dia membawa markah setiap satu tu 20 markah, 20. Alright. Untuk CLO2, so kita berikan 2 di sini cara untuk membolehkan kita untuk menguasai dan memahami dengan lebih tepat. Iaitu presentation. Kita ada 2 presentation dekat sini. Okay. 2 presentation. Satu presentation yang kuantitatif and then lagi satu presentation kualitatif. So di sini based on proposed construction of instrument for quantitative data collection. Yang satu lagi untuk qualitative data collection. Pengumpulan data kualitatif dan satu lagi pengumpulan data kuantitatif. So jangan risau, throughout the process kita akan discuss dan kita akan share perkara-perkara ni semua. Perkara-perkara ni semua. In fact, proses menyiapkan, proses melaksanakan, proses membuat pun kita akan share sama-sama lah. Jadi untuk group presentation ni, dia carries 10%, 10 markah untuk yang kuantitatif dan 10 markah lagi untuk yang kualitatif. So, jadi presentation ini, kalau you perhatikan dekat sini, assignment ataupun tugasan 5 dan 6, dia sebenarnya ada kaitan dengan presentation ni. Kerana apa?
kalau dalam tugasan proposal tu, tugasan proposal ringkas tu, kuantitatif dan juga kualitatif, dalam proposal itu kita akan bercerita tentang kita punya instrumen kajian, instrumen kajian. So dalam tugasan proposal ringkas ni kita ada sebutkan instrumen kajian, instrumen kajian kuantitatif, instrumen kajian kualitatif. Bila masuk di sini, kita akan bentangkan instrumen kajian tersebut, kajian tersebut. Jadi sebenarnya ini bukan satu yang baru, tapi ambil di sini dan dibentangkan pada peringkat ini. So itu 10%, 10%. Kemudian dalam CLO 3 kita ada assignment, ada 3 assignment dekat situ. Tugasan apa nama tu, 3 tugasan. Satu tugasan iaitu tugasan 2 problem formulation ataupun pernyataan masalah. Kita formulasi permasalahan. So nanti kita akan discuss di sini antaranya macam mana kita melaksanakan penulisan ataupun perbincangan dalam latar belakang masalah. Kemudian kita akan sentuh juga berkaitan dengan apa nama tu, pernyataan masalah, and then kita juga akan cuba menyentuh tentang objektif dan juga persoalan kajian. So jadi dalam buat assignment 2 ni, tugasan 2 ni, nanti kita at least kita dapat idea lah macam mana kita membuat formulasi permasalahan kajian. Ini dia punya markah diberikan adalah 10%. 10%. And then kita ada tugasan 3 iaitu reka bentuk kajian. Reka bentuk kajian. So sebenarnya ini pun sama. Dia ada kait paut. Dia ada sangkut paut dengan tugasan-tugasan yang lain. Contohnya macam dalam tugasan 5 dan 6, semasa kita buat proposal ringkas kuantitatif dan juga proposal ringkas kualitatif, sebenarnya di dalam proposal, penulisan proposal itu ada kita sebutkan tentang reka bentuk kajian, reka bentuk kajian. Jadi tinggal kita gunakan semula, kita refine dan kita buat apa nama tu, research design tersebut. Tapi sebenarnya you terserah kepada cara mana you bekerja. Kalau ikut susunan nombor, yang ini tugasan 3. Biasanya kita expect tugasan 3 dibuat dulu. Barulah tugasan 4, 5 dan 6. Jadi terserah kalau you buat yang 5 dan 6 dengan 3 ni serentak. Jadi bergantung kepada cara mana you buat kerja tu. Jadi kalau katakanlah you ikut urutan, maknanya you akan buat tugasan 3 dulu, iaitu setiap individu, setiap pelajar akan cuba menghasilkan satu penulisan berkenaan dengan reka bentuk kajian, reka bentuk kajian. Jadi bila masuk kepada apa nama tu, tugasan 5 dan 6, tugasan 5 dan 6, jadi masing-masing akan berbincang, dalam penulisan proposal ringkas itu macam mana nak menuliskan reka bentuk kajian untuk tugasan grup ataupun proposal ringkas penyelidikan kuantitatif dan juga kualitatif. Okey, itu kalau dikerjakan secara berurutan. Tapi kadang-kadang ada yang bekerja secara serentak, 3, 5 dan 6 tu serentak jalan. Itu bergantunglah. Saya tak ada kata ikut urutan. Cuma kita sebutkan nombor itu 1, 2 sampai 6 itu supaya memudahkan untuk dilaksanakan. Okey, so itu tugasan 3 dan itu markahnya pun 10%. And then kita ada tugasan 4 iaitu artikel review. Kita pilih satu artikel untuk kita buat review. Artikel, ambillah artikel yang boleh apa nama tu, kita gunakan satu artikel saja untuk kita gunakan dan kita buat review tentang artikel yang telah dipilih tersebut. Ini pun tugasan individual, tugasan individu. Jadi kalau you perhatikan secara detail, kita akan ada 8 secara keseluruhan. 1, 2, 3, 4. Kemudian, satu atas tadi, 1,
2, 3, 4, 5, 6, ni 7 dan 8. Tengok 8, banyaknya nak kena buat. Betul. Tak apa, nanti kita pergi kepada, saya cuba discuss berkenaan dengan tugasan ni, panduan tugasan ni. Sebenarnya 8, apa yang kita maksudkan dengan 8. In fact, jangan kata you lah. Semasa kita bincang tentang memberikan struktur tugasan ni, yang telah kita discuss, yang telah kita buat alignment dengan kursus ini sendiri. Sebab tu kursus ini sekarang ni kita identify dia sebagai kursus kemahiran. Jadi dia tidak ada final exam, dia tidak ada mid test, dia lebih kepada kemahiran. Macam mana pelajar membina kemahiran melaksanakan penyelidikan. So jadi struktur itulah yang kita cuba hasilkan. In fact biasalah ada argument. Sebenarnya penyusunan ini hasil daripada pengalaman, especially pengalaman saya sebagai penyelaras kepada kursus ini untuk beberapa tahun. Saya ingat lebih daripada 10 tahun. Komen daripada supervisor, komen daripada rakan, komen daripada pelajar sendiri. So akhirnya kita come out dengan satu konsep memberikan struktur tugasan seperti ini. So itulah dia punya sedikit background sampai kita dapat menghasilkan bentuk tugasan seperti ini. Okay. Now, sebelum kita pergi detail kepada tugasan ni, saya cuba sebutkan sedikit berkenaan dengan dia punya topik. Memanglah kita setkan topik ini seperti ini. Kalau kita perhatikan ni, research design 1, ini satu, literature survey and review, introduction, and then problem formulation, research framework, and then research design 1, research design 2, dan seterusnya. Nanti you tengoklah population. Sebenarnya kita sengaja susun macam ni supaya memudahkan pelajar-pelajar untuk membuat semakan, membuat bacaan ataupun perbincangan kumpulan. Tapi dalam pelaksanaan untuk kelas kita dah bagikan kepada 6 bahagian. So 3 kelas yang pertama, so tak termasuk yang inilah. 3 kelas yang pertama itu kita akan mulakan dengan perbincangan kajian kuantitatif. Yang ini Dr. Adibah akan bersama-sama dengan anda dan mungkin saya akan join juga sekali-sekala untuk membincangkan tentang kajian kuantitatif. Jadi dalam kajian kuantitatif itu nanti macam-macam lah yang disentuh, especially dalam topik reka bentuk kajian kuantitatif, dan tentang population and sampling, populasi dan persampelan dalam kajian kuantitatif, dan kita akan juga dibincangkan tentang instrumentasi penyelidikan kuantitatif, isu-isu yang berkaitan dengan instrumentation, macam mana isu pembangunan, pembinaan instrumen, dan apa yang perlu dilaksanakan dalam membangunkan instrumen kajian. And then selepas itu kita teruskan dengan perbincangan berkaitan dengan proses pengumpulan data dan juga data analisis data. So itu antara perkara-perkara utama yang akan dibincangkan, bukan hanya dalam sesi yang 3 yang pertama dalam kuantitatif, tapi sesi yang berikutnya iaitu sesi kualitatif dan juga mixed method ataupun kaedah gabungan. Jadi ada 3 pertama itu bersama dengan Dr. Adibah untuk membincangkan tentang kajian kuantitatif, and then selepas itu masuk ke pertemuan yang keempat tu saya pula akan sambung dengan 2 topik, 4, 5 dan 6 tu dengan 2 topik iaitu kajian kualitatif dan juga kajian menggunakan kaedah gabungan. So jadi itulah dia punya pembahagian dia. Jadi topik ini sebagai memudahkan untuk kita semua menyemak secara berurutan. Tetapi dalam pelaksanaan kelas ini kita dah bagikan macam tu. Alright, semua ambil catatan yang itu ya. 3 pertama kita akan discuss berkenaan dengan penyelidikan kuantitatif.
Dan yang tahap yang kedua itu 4, 5 dan 6 kajian kuantitatif dan juga kajian yang menggunakan kaedah gabungan, kaedah gabungan. So itu dia punya pembahagian dia. Okay. Kalau ada tambahan nanti kita akan maklumkanlah from time to time. Okay. Alright, now ini dia punya tugasan tadilah yang saya dah sebutkan tugasan tu. Ada apa-apa nak tanya tak tentang ni kalau dari segi struktur kelas kita, ada apa-apa yang nak ditanyakan? Silakan. Ada? Silakan. Ada Doktor, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Saya Zatul Ifah. Nak tanya tentang subjek ni, nanti dia ada exam ke Doktor? Oi, Zatul. Sekadar assignment je. Tadi baru saya sebut. Kursus Maaf ni, Doktor. Ni terlepaslah ni. Okey, kursus ni saya dah sebut tadi. Kalau you perhatikan dalam course information tu, kita identify kursus ini sebagai kursus kemahiran. Jadi tidak ada final exam, tidak ada mid test, semuanya kursus. Okey, Dato'? Baik-baik, terima kasih Doktor. Macam mana boleh terlepas tu? Aduh, ya. Okey. Ada lagi tak yang lain? Ini yang kadang-kadang saya pun tak salahkan siapa-siapa lah. Saya cuma risau bila kelas, sedangkan kelas face to face, physical face to face dalam kelas pun, kadang-kadang pelajar terlepas perbincangan tu. Jadi dia kadang-kadang dia tak jelas sebab dia terlepas. Biasalah bila duduk dalam kelas kadang-kadang kepalanya berjalan sana kemari. Apa lagi kalau kelas yang online macam ni, kadang-kadang terputus, kadang-kadang kita sedang buat sesuatu, jadi benda-benda yang macam tu lah. Hopefully kita dapat minimize yang itu. Saya yang risau macam ni lah, terlepas-terlepas macam gini kan. Rasanya saya dah sebut tadi, tapi terlepas juga. Jadi kalau terlepas takat yang macam gini, okey. Tanya berkenaan dengan ni, tapi kalau berkenaan dengan kefahaman, kefahaman tentang satu-satu topik, contohnya analisis data. Jadi kalau dibincang terlepas kat situ, alamak. Jadi takut risaunya, takut salah konsep nanti ya. Okey, ada lagi tak yang lain? Kalau tak ada, saya cuba masuk tunjukkan berkenaan dengan tugasan kursus. Ini yang kita sebut tadilah. Okey. Jadi saya pun sama, saya tak berhajat untuk baca ataupun sebutkan satu persatu. Saya minta semua semak apa yang kita dah upload dalam e-learning tu, and then nanti maklumkan. Either melalui sesi, ketika sesi perbincangan kelas macam ni, ataupun menggunakan perbincangan di dalam WhatsApp, WhatsApp group itu, gunakanlah dengan sebaiknya. Kadang-kadang kita tanya satu soalan, mungkin pelajar lain pun nak tanya benda yang sama. Jadi bila kita dah tanya, orang lain pun sama-sama observe. Jadi itulah kelebihan dia lah. Satu tanya, yang lain dengar, yang lain baca. So tak ada risau. Jangan risau. Saya selalu sebut, dalam hal belajar ni tidak ada istilah salah, betul. Namanya belajar. Jadi kalau kita tanya, kadang-kadang kita rasa orang akan menganggap apa yang kita tanya ni satu benda yang mudah, yang sebenarnya boleh baca sendiri. Tapi kalau kita rasa kita perlu tanya dan kita yakin soalan itu memang saya perlu tanya dan saya nak tahu, tak ada masalah, tanyakan saja. Right? Jadi buang perkara-perkara yang macam tu supaya kita betul-betul dalam proses belajar. Dalam belajar ni buat mistake ni biasalah. Lagi banyak mistake, bukan kata lagi banyak mistake tu bagus, tetapi lagi banyak mistake itu sebenarnya lagi banyak kita belajar. Right? Itu kalau bagi yang belajar daripada kesilapan lah. Tapi kalau hari ni jalan langgar batu kat tempat tu, besok langgar batu lagi, besok langgar batu lagi kat tempat tu, batu yang sama, itu namanya tak belajar lah. Kita tak nak yang macam tu. Okey, kalau tak ada, saya sebutkan sedikit-sedikit lah. Ini dia punya keterangan dia. Kalau you tengok dekat sini, saya cuma ambil yang simple-simple dulu ya. Yang saya perlu highlight, yang lain-lain tu apa nama tu nanti tinggal baca saja. Saya rasa tak susah untuk difahami. Macam contohnya dapatan kajian
lepas disusun dalam jadual sistematik sebagai langkah pertama sebelum dilakukan analisis meta. Ini contoh penerangan. Kalau katakan dah tak berapa jelas, nanti tinggal discuss ataupun share dalam kelas, sesi kelas ataupun dalam WhatsApp group. Nah, apa yang saya ada sebutkan kat sini ialah berkenaan dengan pengumpulan ataupun pencarian kajian-kajian lepas berkenaan dengan satu-satu masalah. Okay? Yang paling penting sekarang ni dalam melaksanakan tugasan ini, kita kena mengenal pasti apa masalah. Right? Apa yang kita nak kaji dalam konteks ini. Jadi baru kita ada arah, kita ada direction. Kalau kita tahu apa yang kita nak kaji dan kita tahu apa nak cari, kat mana nak cari, apa yang nak dicari. Kalau kita tak tahu apa yang nak dibuat, then kita tak tahulah nak cari apa. Macam tu. Jadi step pertama, kita kena tahu apa kita nak buat, apa yang kita nak kaji. Kalau dalam konteks you punya bidang ni, kan apa nama, teknologi pendidikan bidang apa? Teknologi pendidikan Betul, teknologi pendidikan. Katakanlah you punya bidang tu teknologi pendidikan, right? Bila you semak you punya bidang tu, apa isu-isu atau permasalahan yang sentiasa ditemui dalam konteks teknologi pendidikan? Contoh mungkin you kata keberkesanan alat, keberkesanan bahan bantu, ataupun you kata mungkin berkaitan dengan apa nama tu dari segi flexibility, apa saja yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. And then kesan teknologi pendidikan kepada pembelajaran. So semuanya berkaitan dengan program kita. Saya punya cadangan fokuskan kepada program kita. So sekarang ni dah mula explore permasalahan-permasalahan yang dikenal pasti berlaku dalam konteks teknologi pendidikan. Itu dia belajar explore lah. Sikit-sikit dah mula tengok. Dari situ you akan cuba dah jumpa. Contoh yang paling mudah ni saya cuba share macam ni lah. Kejap ya. Okay, ni contoh yang paling mudah lah. Start sumber FP. Saya pun tak tahu ni ada lagi. Okay, ni contoh Sekarang ni mudah sebab kita ni ada apa nama semuanya digital kan, online. Ini website ini nama tajuknya lama lagi lah, Fakulti Pendidikan. Sekarang dah bukan nama Fakulti Pendidikan. Sekarang dah panggil Sekolah Pendidikan. Tapi boleh digunakan, contoh saya bagikan. Contoh you nak cari apa, katakanlah you nak tengok apa. Okay. Teknologi, type je macam ni. Ni di Google ni bukan senang kan You tengok saja. Okay, teknologi pendidikan. You nak tengok dalam apa ni? Sarjana muda. Sarjana muda ni kajian pendidikan pada peringkat sarjana muda. Kita nak tengok lagi apa? Sarjana, peringkat masters. Okay. Kalau ada PhD, okay, kita klik je. Kemudian kita submit. Tengok apa yang ada. Okay. Kepimpinan pengetua dalam apa ini pun ejaan pun tak betul apa benda ni pun saya tak tahu ni, kena tengok dalam ni apa benda ni perkindahan ni pun saya tak tahu ni jadi nanti kena tengok dalamnya apa teknologi pendidikan di sekolah menengah daerah Temerloh dan Bera tahun berapa ni 97. Cuba tengok apa ada. Tak ada rekod pun. Okey, bostan balik apa lagi ada. Right. Punca kemerosotan bilangan guru jurusan teknologi pendidikan. Okey, apa benda ni? Kita tengok. Okey, ada. Okey. Ini dah mulalah. Ini maknanya kita dah mula explore kepada permasalahan dalam konteks kajian. Dalam konteks program kita, iaitu teknologi pendidikan. Mungkin dengan cara ini kita akan dapat mengetahui sebab ini merupakan tesis ataupun kajian-kajian lepas yang dilaksanakan oleh pelajar-pelajar terdahulu. Okey, kalau kita balik kepada tadi tu, ini tahun berapa? 2004. Okey, kita cari yang terkini ada tak? Okey, 2011. Keberkesanan CD interaktif sekolah rendah terbitan bahagian teknologi pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia. Okey, cuba tengok apa benda ni.
Right. Okey, baca. Apa abstract dia? Apa yang dia dapat? Bla 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 bla, baca. Right. Oh, ni masters. Bidang kajian computer aided learning multimedia. Ini mungkin satu daripada contohnya. Jadi dalam hal kita mengenal pasti masalah, right? Ini satu contoh. Kadang-kadang kita tengok dalam bentuk yang lain, kita tengok bentuk yang lain. Kita contoh ni kalau kita Google educational technology. Okay, ini contoh lagi lah. Then macam-macam kita boleh study. Okay, klik lah. Right. Sebab itu bila saya kata mengenal pasti masalah ni, mengenal pasti masalah ni sebenarnya satu proses yang sangat panjang. Okay, sangat panjang. Jadi my suggestion, normally saya akan sebut macam ni kepada pelajar-pelajar. Okay, kalau nak melaksanakan penyelidikan, especially persediaan untuk kajian pendidikan, biasanya kita kata buatlah seawal mungkin. Daripada sekarang ni dah mula kenal pasti. Belajarlah tadi macam tadi yang saya sebutkan. Cari permasalahan dalam educational technology, apa permasalahan-permasalahan yang terkini yang dihadapi. Contohnya itu kita cuba explore daripada sekarang. So kita start kumpul lah, compiling bahan-bahan tu. Okay. Jangan tunggu daftar baru nak cari. Sebab apa? Kerana saya kata proses ini merupakan satu proses yang sangat panjang. Right? Sangat panjang. You bayangkanlah, you kena tengok ni satu ni kan. Right, apa benda ni? Educational technology definition and meaning. Mungkin kita cari macam gini. Studies on educational technology. Okay, tengok satu-satu. Review research. Okay, buka satu. Right, tengok. Okay, baca, belajar, full text, apa semua tu. You bayang, satu perkara ni, satu artikel ni berapa minit you ambil untuk baca, untuk cari. Saya tak suruh kira sekarang lah. Tapi you fikirkan macam tu. Imagine untuk cari yang ini ni, contohnya macam ini, educational technology, a review of the research. Ini tahun berapa ni? Publication date tahun 1996. Nampak? Sangat jauh kan? Sangat jauh, 1996. Mesti ada yang baru ni. Nampak? Untuk cari ini saja, dia memerlukan beberapa minit. Belum baca lagi tu? Belum baca. Sebab itu saya cadangkan, sekarang ni dah boleh start off. Dah boleh start off dengan mencari permasalahan. So, ini yang you perlu lakukan. Jadi, bila you dah kenal pasti apa permasalahan, you carilah kajian-kajian lepas. Ada beberapa cara itu kan. Satu tadi melalui Google tadi, satu lagi melalui library, e-library dan sebagainya. Jadi, you carilah dekat situ, either you cari artikel ataupun you cari thesis. Artikel ataupun thesis. Kalau ini, ni macam tadi ni katakan, contohnya ini macam artikel. Okay? Artikel yang dibuat oleh seseorang berkenaan dengan research artikel. Yang tadi yang saya tunjukkan tu, ini thesis. Jadi you expand pencarian itu kepada perkara-perkara ini. Biasanya yang kita cari daripada artikel, penerbitan artikel dan juga thesis. Itu kita boleh lakukan. So sekarang dah boleh pusing-pusing carilah. Sebenarnya walaupun tugasan individu, you boleh form a group. Contohnya 4 orang, 5 orang, okay, share. Okay, you cari ni, saya cari sebelah sini. You cari sebelah sana, you cari sebelah sini. Macam itulah cara kerja dia. You cari ini. Jadi you tak redundant. Okay, you dapat apa? Okay, you dapat apa? Nanti sit together, cantumkan, dapatlah pelbagai hasil kajian lepas. Hasil kajian lepas. So then nanti lepas tu, okay, tengok balik. Alright, you ambil ini, you nak pakai yang mana? You ambil yang ini. You nak pakai yang mana? Yang ini. Okay, macam itulah cara kerja. Okay. Jadi kalau seorang-seorang sebenarnya boleh, tapi dia jadi macam gitulah, lambat. Kalau kongsi cari, you cari ni, saya cari ni. Macam mencari orang lah, orang hilang. Okay, you pergi kiri, saya pergi kanan. You pergi depan, saya yang ni pergi ke belakang. Jadi senang. Kalau seorang cari nak pusing semua memang lambat lah. Jadi apa yang perlu dicari dekat sini, tadi kita kata you kena kenal pasti permasalahan.
And then you carilah kajian-kajian lepas sekurang-kurangnya 10. Tak banyak, 10 saja berkenaan dengan masalah tu yang kita dah kenal pasti. 10 saja. Okay, 10 dapatan kajian lepas. Dan kita cadangkan dalam tempoh 5 tahun terakhir. Jadi kalau katakan 2015 dan ke atas, 2015, 2016, 2017 sampailah sekarang. So kita minta you cuba fokuskan kepada 5 tahun terakhir. Okay, 5 tahun terakhir. Lagi terkini lagi baik. Okay, lagi terkini lagi baik. Maknanya kita dapat maklumat. Betul. Okay. Masalah tu masalah yang sama ke yang 10 tu? Ini contohnya kan katakanlah you cari satu masalah. Tadi saya kata masalah keberkesanan teknologi alat apa katalah bahan bantu pengajaran. Okay, itu permasalahannya. Keberkesanan bahan bantu pengajaran dalam subjek matematik contohnya. Keberkesanan bahan bantu pengajaran dalam subjek matematik. Jadi apa yang kita cari tadi tu 10 kajian lepas itu adalah berkenaan dengan keberkesanan bahan bantu dalam mata pelajaran matematik. Nampak tak? Jadi kalau you ambil masalah lain, dalam masalah itu sajalah. So kajian-kajian berkaitan dengan permasalahan pembelajaran matematik menggunakan bahan bantu. So itu kajian-kajian lepasnya. Okay, itu makna bukan makna masalah yang sama. Itu makna dia lah, masalah yang sama. Boleh macam tu? Okay, so 10 saja kita target. Banyak lebih tak ada masalah. Jadi kita minta 10. Tetapi kalau you boleh cari lebih sebenarnya silakan. Tak ada masalah. Sebenarnya tak ada susah sangat pun cari ni. Contoh macam ni kan. Sekejap katakanlah artikel tadi artikel ni kan. Katalah macam ni. Sekejap macam mana nak tengok ni. Kita download. Lambat tak Kita cuba sekejap. Okay, ni contoh. Right, ni contoh. Katakanlah kita dah dapat ni. Kita baca. Ni since ni 1996. Ni lama lah. Maknanya bukan tak boleh pakai. Tapi kita tak galakkan kepada yang sini lah. Cari 5 tahun terakhir. Kalau dapat 2016, okay. Maknanya kita dah yang terkini lah. Kita nak tahu yang terkini. So bila kita baca, katakanlah ini 2016. Kita baca bla 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 bla. Dah baca-baca. Sampai penghujung tu. Ni mana dah habis lah. So dia bagi sampai sini. Wah, lokek juga dia ni Pandai juga dia bisnes. Sampai sini terus hilang. You nak, you bayar dia kata. Okey lah, tak boleh buat apa. Alright, so katakanlah macam ni Kadang-kadang dalam artikel tu dia ada senarai rujukan. Okay, dia ada senarai rujukan. Okay. Daripada senarai rujukan tu kita baca lagi satu-satu. Oh, dia ambil kat mana ni? Dia ambil apa ni? Dia ambil apa ni? Dia ambil apa ni? Oh, daripada situ you boleh expand lagi. Right? Tu nampaklah. Tu cara dia lah supaya lebih mudah. Okay. Jadi 10, kalau lebih tak ada masalah, kita punya suggestion, tempoh 5 tahun terakhir kalau boleh. Jadi jangan lama sangatlah. Lagi terkini lagi bagus. Sebab bila kita dapat sesuatu, kita akan tanya, macam kita beli handphone lah, kenapa kita nak pakai yang picit-picit dulu tu, telefon yang picit-picit tu, button tu. Kita dah nak, ini outdated. Kita nak yang terkini punya, softwarenya, sekarang apa, iOS berapa? Saya pun tak tahu. Itulah dia. Saya bukan tahu, saya tengok dia ada update, saya main update je. Saya tak tahu iOS tu, iOS berapa. Tapi kita nak, bagi setengah orang tu, dia nak yang macam tu. Saya nak yang terkini. Ini bila punya ni? Ini lama, outdated. Itulah dia punya kenapa kita minta 5 tahun terkini. Kerana apa? Ini lama punya, mungkin dia ada benda yang baru lagi. Yang orang dah buat lebih baru. Macam itulah. Bukan nak cerita cari isteri baru. Tapi kita kata lagi terkini lebih baik. Jangan pula saya kata cari isteri baru. Nanti habis semua marah ke saya. Dr. Adibah pun ada di sini ni. And then dia punya panjang muka surat tu lebih kurang 2 hingga 3 muka surat. Ini yang saya sebutkan tadi. Ada orang tengok sampai 8 tugasan. Aduh, banyaknya, mati nak habiskan dalam satu semester ni. Cuba bila kita pergi satu-satu,
Dua muka surat hingga 3 muka surat je tugasan satu ni, tak banyak. Okey, nampak kan? Ringan saja. Okey. So yang tentang due date ni memang kita target minggu kelima lah. Nanti saya cuba update daripada tugasan 1 sampai tugasan pembentangan tu mengikut minggu yang lebih tepat. Okey, minggu yang lebih tepat. Jadi maknanya kita adalah tempoh dalam proses membuat tu, especially sebab saya kata dalam mencari bahan ni memang agak memerlukan masa yang panjang. Nah, ini saya sengaja berikan dekat sinilah. Kami cuba berikan secara mudah untuk bagaimana nak buat dalam bentuk jadual. Macam mana nak merekodkan, macam mana nak menuliskan dalam menggunakan jadual. Dan saya boleh share kat sini. Ini contoh. Kejap ya. Ini contoh yang pernah dihasilkan oleh pelajar. Okay. Dia gunakan jadual tu. Dia rekodkan. Ini dia punya researcher, apa semua tu, tahun, title, bla bla bla. Semua dituliskan, direkodkan daripada artikel ataupun thesis yang dia dapat tu. Ini dia punya dapatan kajiannya dituliskan kat sini. So dituliskan 2018, 2010, 2012, okay, 2019. Ini pun ada masuk juga 1998, tetapi dia kata ini masih lagi sangat relevan. Contohnya macam tu. Jadi bila dia dah kumpulkan dekat situ, dia buat review. Okay, dia buat review. Review ni macam ni, bla 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 bla. Kemudian dia dah kenal pasti lagi. Okay, dia buat lagi satu isu yang kedua berkenaan dengan permasalahan yang dia nak kaji. Isu yang kedua. Ni tadi isu yang pertama. Ini isu yang kedua. Dia dapat lagi cari, dia kelompokkan dan dia buat analisis. Okay, dia buat analisis ya, untuk isu yang kedua. And then finally, dia come out dengan perbincangan secara umum. Dua isu yang dia dah kenal pasti tadi. Right? Daripada ini, ni dengan yang ini, dia combine and then dia bincangkan secara umum di sini. Tu dia. Okay. Ini dia contoh. Ni pun saya dah share dalam e-learning. So boleh tengoklah. Nanti kalau ada yang BM saya cuba share. Okay. Yang dalam BM saya cuba share. So ini contoh yang dihasilkan oleh pelajar. Sebelum pelajar sebelum ni. So jadi saya cadangkan. Ya, you gunakanlah seperti yang dinyatakan tadi. Sorry. Jadual tadi ya. Macam mana kita tuliskan. Right? Jadi untuk mudah pengurusannya lah. Ini saya tulis kat sini analisis ringkas berkenaan dengan dapatan kajian yang ditemui. So di sini tujuannya untuk mengajar kita membuat critical analysis. Analisis kritikal dapatan kajian. Okay? Ini tak apa, nanti kita bimbing pelan-pelan. Sikit-sikit kita bimbing. Okey, ada yang nak tanya yang tugasan 1? Senang aja kan? 2 hingga 3 muka surat. 2-3 muka surat. Alah, ini 2 hingga 3 muka surat. Kalau satu hari tulis 2 garis, 2 ayat, 3 ayat. Saya ingat dalam 4 hari selesai kot 2 muka surat, 3 muka surat kan? Kalau satu hari tulis 3 ayat, 3 baris, 4 baris, 5 baris. Takkanlah 3 hari, 4 hari tak boleh lepas 2 muka surat. Macam itulah dia punya idea. Okay, so itu tugasan 1. Ini tugasan 2. Formulasi masalah kajian. Right? Jadi dengan menggunakan analisis ringkas dalam tugasan 1. Nampak dia punya kaitan dia. Dia punya flow dia. Dalam tugasan 1 ni. Kita cuba formulasi masalah. Right? Ini saya sebutkan kat sinilah, nanti baca. Bincangan biasanya menunjukkan perkaitan antara masalah yang dikenal pasti, bagaimana masalah tersebut berperanan dalam menyebabkan berlakunya permasalahan yang dinyatakan. So saya cuba share tesis pelajar yang lepas. Tesis pelajar yang lepas. Mungkin nanti saya cuba minta dengan Dr. Dayana contoh tesis teknologi pendidikan. Okay, yang boleh di-share. Itu pun kena tanya juga, minta keizinan, kebenaran. Tak boleh main ambil buta macam gitu. Itu etika dia lah.
So kalau dibenarkan saya akan cuba minta, and then kalau dibenarkan saya akan share dalam e-learning. And of course nanti contoh-contoh tu hanya digunakan untuk tujuan pembelajaran ni sajalah. Okay, clearnya macam itulah. Dalam proses menuliskan formulasi permasalahan kajian ni, kita minta targetnya tak banyak. 1 hingga 2 muka surat saja. 1 muka surat, 2 hingga 2 muka surat. Okay. Ini cara penulisannya nanti pelan-pelan lah. Bila you dah mula dekat sini, buat analisis ringkas ni nanti, you boleh tuliskan dekat sini. Dalam pada itu nanti saya cuba minta contoh tesis yang pas supaya dapat dijadikan sedikit panduan supaya kita boleh hasilkan yang ini. Okay, and then kita ada reka bentuk kajian, tugasan yang ketiga. Reka bentuk kajian. So ini maknanya berkenaan dengan reka bentuk kajian ni, dia nanti kita akan discuss dalam kedua-dua topik, ketiga-tiga topik tu, kuantitatif, kualitatif dan juga mixed method ataupun kaedah gabungan. Jadi bila kita dah discuss tu, memang untuk nak tunggu discuss satu persatu agak lambat. Okay, mungkin Dr. Adibah akan start 3 yang pertama, saya sambung 3 yang terakhir. Jadi nak tunggu sampai selesai ketiga-tiga reka bentuk tu, nanti saya yakin akan sampai ke penghujung semester. Sedangkan you nak kena siapkan tugasan. Jadi bila kita minta you baca. Okay, supaya dapat sedikit idea. Okay, apa benda yang dimaksudkan dengan reka bentuk kajian, macam mana nak buat reka bentuk ataupun menuliskan reka bentuk kajian dan sebagainya. So panjang penulisan 1 hingga 2 muka surat. So saya bagi contoh macam ni ya. Ini semua saya akan share dalam e-learning. Okay. Mana dia? Okay. Ini. Kita pun sediakan jadual. So buat dalam jadual ni untuk mudah, untuk memudahkan. Okay, summary of research design ataupun reka bentuk kajian. Inilah antara perkara-perkara yang perlu dimasukkan, perlu dituliskan dalam jadual ni. Kita pun dah sebutkan kat sini. Alright. And then tu tugasan 3, 1 hingga 2 muka surat. Semakkan artikel. Kita tulis semakkan artikel lah. Tapi sebenarnya review, artikel review. Kita dalam BM ni apa review kita sebut semakkan lah. Kita pun tak tahu review tu apa. Bahasa Malaysia ni sebenarnya masih muda. Banyak lagi perkataan yang tak ada. So jadi kita terjemahkan tu kadang-kadang tak tepat dia punya makna. Tapi anyhow dia sebenarnya berkaitan dengan artikel review, ataupun review artikel. Macam tadi yang kita sebut, pilih salah satu artikel, ambil satu je. Tak kisahlah artikel tu kuantitatif ke, kualitatif ke, mixed method ke. Sebab dalam artikel tu nanti dia ada bahagian metodologi. Okay, dalam artikel yang dituliskan tu dia ada bahagian metodologi. Dari situ kita dah boleh nampak dia metodologi ataupun kaedah yang digunakan sama ada secara kuantitatif, secara kualitatif ataupun menggunakan kaedah gabungan. Itu tak ada masalah as long merupakan artikel. Okay, dan dia punya ketetapan ni simple, 5 tahun terakhir. Right? Of course dia berkaitan dengan kajian dalam bidang pendidikan, iaitu you punya program lah. You punya teknologi pendidikan. So carilah artikel dalam teknologi pendidikan yang ditulis oleh penulis ataupun pengkaji dalam bidang teknologi pendidikan. Okay? Cari kat situ. Right? Jangan cari bidang lain lah. Boleh cari tapi kita tak galakkan. Cari dalam bidang kita sendiri. Right? Dalam teknologi pendidikan. So format dia simple macam ni lah. Okay? Nanti you tengok sendiri apa benda yang perlu dituliskan. And then tugasan yang ke-5 dan ke-6 iaitu proposal ringkas. Proposal ringkas. Ni nanti saya ubah sedikit. Okay, saya ubah sedikit. Ni maklumatnya saya akan ubah sedikit. Kita akan cuba buat berdasarkan yang ini. Sekejap ya. Mana dia? Nah, ni dia.
Kita akan buat berdasarkan yang ini. Okay, berdasarkan yang ini. Okay, jadual ni nanti saya akan share juga dalam e-learning. So, proposal tu lebih kurang macam ginilah format dia. Ada tajuknya, ada problem isunya, ada objektifnya, ada persoalan kajiannya, ada conceptual frameworknya, ada reka bentuk kajian, population sampling, ada research instrument ataupun instrumen kajian, ada analisis data dan jangkaan dapatan. Jadi, apa yang perlu difahami dekat research proposal ni, siapa yang akan menulis ni dia biasanya dia akan menggunakan perkataan yang akan dilaksanakan, akan dibuat, akan digunakan dan sebagainya. Konsepnya macam tu. Sebab dia proposal. Proposal ni macam orang nak ajak kahwin lah. Dia belum kahwin lagi, dia cuma ajak nak jom kita kahwin. Itu proposal lah. Apa nama tu? Itu proposal. Jadi penulisan proposal di konsepnya macam tu. Cuma biasanya dalam kajian sebenar ni dalam proposal tu dah betul. Kajian ini akan menggunakan ini. Tapi kadang-kadang bila dia tulis kajian pendidikan 2 tu, kajian pendidikan 2 tu dah bukan proposal, iaitu dia merupakan kajian sebenar. Tetapi kadang-kadang pelajar ni dia lupa nak ubah dalam penulisan tu. Jadi dalam kajian 2 masih lagi ada perkataan kajian ini akan menggunakan. Sebenarnya itu tak betul. Peringkat yang pertama kajian pendidikan 1, yes. Kita guna perkataan macam tu. Tapi bila masuk kajian pendidikan 2, dah tak boleh guna yang itu. Maknanya kajian itu telah dilaksanakan. So, jadi dalam hal ini, untuk yang ini, 5 dan 6, research proposal. So, inilah dia contoh yang kita akan gunakan dalam bentuk jadual saja. So, tuliskanlah. Tuliskan. So, formatnya ini nanti saya akan update. Okay, saya akan update. Right, that is proposal. Okay. Jadi akan ada 2. Kita cuba sengaja beri latihan, satu proposal dalam bentuk kuantitatif, satu lagi bentuk kualitatif. Right? 2 benda itulah supaya kita ada sedikit pengalaman macam mana nak buat dan macam mana nak laksanakan. Dan yang ke-7 dan 8 ini iaitu pembentangan. Tadi saya dah sebut instrumen. Sebenarnya ambil daripada yang sini saja. Dalam proposal ni saja tadi. Kalau you tengok kat sini, instrumen ni. Nampak ni nombor 8 kan? Ambil daripada ini saja and then you present. Right, dipresentkan. Present, rekodkan. Kalau kita tak boleh nak buat live presentation macam ni, mungkin kita akan minta you rekodkan presentation. Okay, you rekodkan presentation, then you upload dalam e-learning. Okay, sebagai tugasan presentation. Alright, and alright, that's it. Jadi kalau yang rekod ni kita target 3 hingga 5 minit, jangan lebih. Gunakan format MP4 MP4 format supaya dia boleh upload dalam e-learning. Kalau lama-lama nanti dia heavy sangat, dia tak boleh masuk, tak boleh nak upload, especially kalau internet datanya kecil, jadi nak upload tu dia sampai peringkat tak boleh tak boleh nak upload. Alright, so 3 minit hingga 5 minit cadangannya kalau yang menggunakan rakaman. Kalau kita boleh buat sesi live presentation macam ni, kita akan cuba buat. Okay. Alright, ada soalan berkenaan dengan tugasan? Rasanya clear kan? Ni clear. Doktor, penerangan malam ni doktor record tak? Record. Nanti boleh kongsi doktor sebab nak kena tengok balik ni. Memang record, jangan risau. Nanti saya share dalam e-learning. Alright. Alright, no problem. Jadi bagus juga ingatkan, kadang-kadang takut saya lupa. Dah penat-penat cerita ni tak rekod. Aduh ya. Macam kelas yang semester lepas. Semester lepas kelas yang pertama tu 2 jam setengah. Saya sebenarnya rekod. Tapi yelah saya ni jenis tak pandai IT sangat. Jadi rekod, ada rekod tu. Dalam saya punya laptop ni ada rekod tu. Webex ni tu ada. Tapi bila saya nak buka tu dia kata apa benda, entah format dia tak boleh baca ke apa. Tapi file tu ada. Jadi yelah orang yang macam saya ni tak pandai. Saya kata tak boleh buat apa. File tu ada. Kalau nak file tu saya boleh share file tu. Pandai-pandailah you buka. Macam tu lah. Tapi ni pun tak tahu. Ni saya dah rekod. Kalau macam tu juga jadinya, alamak matilah. Tapi saya akan bagi you juga file tu. Pandai-pandai you lah nak buka macam mana. Kalau saya tak pandai buka. Macam tu lah lebih kurang. Hopefully rakaman ni saya boleh share lah. Okay.
Ni dah peringkat-peringkat macam ini, kadang-kadang nak belajar IT ni pening kepala. Alright, so saya ada juga upload apa nama tu, sekejap ini yang tadi siapa sebut tadi dah berpinah kepala baca ni. Berpinah kepala baca. Ini sebenarnya apa yang saya ada, apa yang saya ada dalam simpanan saya dalam bentuk soft copy. Kalau yang lain-lain, katakanlah you ada pergi ke kedai buku, apa nama di yang terkenal tu, Kinokuniya, apa benda kedai tu? Alah, saya pun lupa apa nama Kinokuniya, apa benda kedai tu. Ya, Kinokuniya. Jadi kalau you biasa pergi, mungkin you boleh carilah. Ataupun you beli secara online. Saya pun tak tahu, mungkin online lebih murah. So you boleh cari kalau you rasa you nak cari sendiri. Saya cuma share kebetulan apa yang saya ada. And then yang penting kenapa saya share ni, ini international edition. Okay, international edition. Yang saya rasa bahasanya memang sesuai untuk international. International maksud Creswell ni adalah non-native. Macam tu. Non-native speaker. Creswell ni memanglah orang putih. Tapi dia kata international edition tu adalah untuk non-native speaker. Macam kita lah, macam saya ni. Jadi bahasanya mungkin taklah terlalu susah. Kalau yang native speaker punya edition, pening juga kepala nak membaca. Pening kepala. Orang putih, bahasa dia kita pun tak faham. Faham lah, tapi cara penulisan tu kan lain. Jadi kita pun naik pening kepala. Jadi ini antara contoh yang saya kata buku yang antara yang termudah bahasanya dan mudah difahami. So jadi saya cadangkan, memanglah berpinah-berpinah tu. Tapi pelan-pelan baca, pelan-pelan, sikit-sikit. At least kita boleh praktis bahasa Inggeris lah. Saya pun sebenarnya bukan pandai sangat ni bahasa Inggeris. Tapi bila baca gini, tak apalah, kamus kat sebelah, pelan-pelan. Sikit-sikit, wah, dah ada membina kemahiran bahasa Inggeris. Tapi yang penting, kita cuba semak buku ni. Ini yang saya kata tadi lah, kebetulan yang saya ada dalam simpanan saya. Nanti kalau Dr. Adibah ada, mungkin dia boleh share lah. Saya pun tak pasti. Sebab sekarang ni, yalah, contohnya macam you punya program ni ODL kan, online. Jadi nak jumpa tu saya tak tahulah, bila you masuk belajar ni sampai you selesai pun entah you tak pernah jumpa saya secara fizikal. Jumpa saya dekat mana pun kadang-kadang tak kenal agaknya. Padahal kita dah berbincang selama satu semester macam ni. Tapi tak apalah, itu nak mau macam mana, itulah dia trend pembelajaran sekarang secara online. Cuma kita pandai-pandai macam mana kita menyusun. Okay. And apa lagi kejap nanti saya takut terlepas saja. Alright, saya share sekejap dia punya ni apa nama e-learning. Okay. Siapa yang belum buka e-learning? Bukan siapa yang dah buka, siapa yang belum buka e-learning? Oh, maknanya semua dah buka lah. Bagus. Alhamdulillah. 52. Okay, 52. Alright. Saya dah upload sedikit-sedikit. Sikit-sikit lah. Nanti yang macam ni kan contohnya quantitative study, qualitative study, mixed method design ni. Nanti kita akan upload sedikit-sedikit lah. Dr. Adibah akan cuba upload, share bahan-bahan dalam topik quantitative study ni lah. Dia akan upload. Katakanlah ini research design, ini population and sampling, ini instrumentation, ataupun ini data analysis, data collection, data analysis, yang nanti dia akan upload sikit-sikit lah. Saya akan upload bahagian saya, iaitu apa nama tu, kualitatif dan juga mixed method tu ya. Okay, so kita akan update from time to time. Untuk setakat ini saya cadangkan supaya semak balik apa maklumat yang kita berikan dekat sini dan cuba baca topik tersebut. Oh, battery running low. Okey, sekejap. Bagi saya 2 minit untuk charge ni.
Sekejap ya. Okey, saya cuba selesaikan ni. Ada sedikit masalah dengan kabel saya ni. Tak boleh nak charge pula. And mungkin Dr. Adibah ada tak? Dr. Adibah? Ya, saya ada. Boleh sambung tak sedikit perbincangan untuk wrap up dia punya ni. Takut saya putus ni. Gunakan you punya link ke? Boleh tak? DM saya. Okey, boleh. InsyaAllah. Tapi bagi saya 2 minit sekejap ya. 2 minit. Alright, Lepas tu nanti yang lain terus masuk link Dr. Adibah ya. Okey. Ini time ni lah dia. Wayarnya putus lah apa semua keluar. Alright. Nanti attendance pun samalah ya Dr. Adibah. Alright, okey, kan. Okay. Wah, dia pun dah tak mau keluar dah. Tapi tak apalah, saya cuma sebutkan dalam e-learning tu saya ada masukkan juga thesis chapters guidelines. Ini sengaja saya masukkan sajalah sebagai pengetahuan macam mana kita boleh fikirkan berkenaan dengan penyusunan kita punya thesis ataupun kita punya kajian. Jadi saya rasa saya terpaksa stop setakat tu. Saya minta you sambung kepada Dr. Adibah dan dia akan berikan struktur perbincangan untuk kajian kuantitatif, bahagian kajian kuantitatif supaya nanti boleh bersedia bila kita start kelas pada minggu yang akan datang. So you dah ready lah. Jadi itu saya rasa tak ada masalah. Okay, kita dapat address Dr. Adibah punya link. Saya dah masukkan dalam chat. Okay. So sekarang saya terpaksa stop sekarang. Nanti tinggal ambil attendance lagi sekali lah ya Dr. Adibah. Alright. Okey, baik saya. Bagi makluman dia berkenaan dengan topik kuantitatif untuk minggu depan and then that's it lah. Okay guys, thank you very much semua ya. So alright, nanti saya apa-apa saya akan update dalam WhatsApp group. Terima kasih, Doktor. Alright. Sorry ya. Terima kasih, Doktor. Terima Doktor. Okey. Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor. Okay. Thank you, Doktor. Alright. Thank you, Doktor. Okay, bye.